Janjikan di awal tadi bagi memperincikan tajuk zakat kita hari ini, di studio bersama dengan kita ketika ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor, Tuan Haji Muhammad Izam Muhammad Yusof. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Nasional 1. Jadi Tuan Haji, sebagai permulaan, bolehkah Tuan Haji kongsi dengan penonton Nasional 1 tentang berapakah jumlah kutipan zakat di Selangor yang terbaru ini, dan mungkin berapa yang telah diagihkan? Ini yang lebih penting sebenarnya. Kita nak tahu tentang pengagihannya dan mungkin golongan mana antara 8 golongan asnaf tu yang paling banyak menerima zakat ini. Okey. Sedikit statistik tentang tahun lepas. Alhamdulillah Lembaga Zakat Selangor telah berjaya mengutip 517 juta dan pengagihannya adalah 463 juta. Dan bagi 6 bulan yang pertama ini kita telah mengagihkan lebih daripada 288 juta, di mana kutipan di Lembaga Zakat Selangor baru mencecah 210 juta. Jadi di sini asnaf mana yang banyak menerima? Seperti yang semua maklum, asnaf yang paling ramai menerima bantuan daripada Lembaga Zakat Selangor adalah asnaf fakir dan miskin. Inilah keutamaan. Kalau kita lihat pada tahun lepas, mengikut statistik, 34% daripada seluruh jumlah kutipan zakat adalah kepada mereka yang memerlukan inilah, golongan fakir dan miskin. Jadi sebenarnya bila kita bercakap tentang bulan Ramadan ini, memanglah zakat fitrah menjadi suatu kemestian kepada umat Islam. Namun topik zakat yang kita bangkitkan juga hari ini sedikit sebanyak bertitik tolak daripada isu gelandangan baru-baru ini. Sebab kalau kita melihat kembali kepada diikut cara yang betul seperti pada zaman Rasulullah SAW, institusi zakat sebenarnya boleh diintegrasi dalam sistem ekonomi negara, Tuan Haji, dan dengan wang kutipan yang ada sebenarnya mampu membantu kerajaan membasmi kemiskinan. Jadi dalam isu berbalik pada isu golongan gelandangan ini, institusi seperti Lembaga Zakat Selangor ini boleh kita katakan seharusnya keluar mencari golongan yang memerlukan seperti itu. Mungkin Tuan Haji ada pandangan. Okay. Alhamdulillah mulai tahun 2011 kita telah menubuhkan dia dipanggilkan skot jejak kemiskinan yang setiap tahun memang 2 kali atau lebih pihak Lembaga Zakat Selangor turun padang untuk mencari asnaf yang memerlukan fakir miskin. Dan tumpuan banyak dilaksanakan di bandar, di mana kita tahu di bandar ni, kemiskinan bandar ni makin meningkat. Macam di Selangor, daerah Petaling, jumlah asnaf fakir miskinnya dah mula meningkat daripada kawasan-kawasan yang pada dahulunya luar bandar menjadi tempat yang ramainya asnaf fakir miskin. Dan di samping ketika ini dan kita lihat juga selain daripada keluar mencari asnaf fakir miskin secara khusus oleh Lembaga Zakat Selangor, ada juga di tempat-tempat di karya-karya masing-masing, di mana dengan bantuan amil karya dan bantuan jawatan kuasa penduduk, di mana ada kelompok-kelompok kecil yang memberikan maklumat kepada kami tentang adanya keperluan dan bantuan yang perlu disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Jadi secara concerted effort ini, jumlah asnaf fakir miskin di Selangor telah meningkat kepada 33,000 menjelang Ramadan ini, yang di mana pada tahun lepas Disember hanya 29,000. Jadi di sini kita nampak peningkatan ni disebabkan kerjasama masyarakat dan juga tim Lembaga Zakat Selangor turun padang mencari asnaf fakir miskin. Peranan berterusan Lembaga Zakat Selangor, dan alhamdulillah melalui skuad yang ditubuhkan itu, dari semasa ke semasa kita dapat membantu, sama-sama membantu menangani isu kemiskinan. Namun sebenarnya Tuan Haji, isu yang boleh kita katakan kita dengar sejak beberapa tahun yang lepas lagi, apabila ada pihak mendakwa tidak ada keseragaman dalam amalan pengurusan dan pentadbiran antara institusi-institusi zakat di negeri-negeri ini, sebab mungkin ramai yang di kalangan masyarakat, anggota masyarakat yang tidak faham, tidak tahu ada negeri yang menswastakan, ada negeri yang terus di bawah pentadbiran Sultan sebagai ketua agama di negeri terbabit. Jadi boleh Tuan Haji kongsi pengalaman Lembaga Zakat Selangor seperti dalam isu ini? Dia setiap tahun sebanyak 3 ke 4 kali ada perjumpaan antara pengurusan zakat negeri-negeri, di mana di situ kami berjumpa dan
untuk bertukar pengalaman dan menambah baik dari segi pengurusan zakat. Di Selangor sejak 2010 banyak perkara yang telah dilaksanakan dalam proses menambah baik perkhidmatan kepada masyarakat. Sebagai contoh, lazimnya kalau ingin memohon bantuan zakat, kita perlukan sampai 8 helai borang untuk mohon bantuan. Sekarang hanya sehelai borang. Jadi sini kita banyak ke arah tumpuan untuk mengutamakan masyarakat. Jadi borang itu masih perlu diisi maklumat-maklumat yang secara ringkas apa yang diperlukan dan tujuan mohon bantuan. Kepada asnaf fakir miskin yang telah berdaftar di Lembaga Zakat Selangor, mereka tidak perlu mengisi banyak borang kerana data-data itu telah berada pada kami. Kami ada data keluarga, isterinya dan juga anak-anak mereka. Di sini penambahbaikan sentiasa dilaksanakan ke hadapan. Kita nampak cabaran dengan untuk mencari asnaf fakir miskin dan juga untuk memastikan keperluan mereka, dan di sini secara terancang Lembaga Zakat Selangor insya-Allah mengatur strategi untuk kehadapan bagaimana untuk membantu lebih ramai masyarakat yang memerlukan, terutama di golongan asnaf kepada golongan asnaf fakir dan miskin ini. Ya, jadi tak timbullah urusan ataupun isu urusan pengagihan ataupun pentadbiran itu bermasalah apabila negeri-negeri ini tidak melaksanakan sistem pentadbiran yang sama. Itu tidak ada masalah. Tidak masalah bagi pandangan saya, sebab setiap negeri mempunyai tata cara dan mengikut pada selalunya bila nak mengagihkan diikut keputusan fatwa dan dia ada garis panduan dan juga proses-proses yang perlu dilaksanakan. Jadi di Selangor kami banyak mengutamakan pengeluar zakat dan juga penerima zakat. Jadi sini kita lihatlah banyakkan penerimanya di kalangan asnaf fakir dan miskin lah. Ya, alhamdulillah. Bercakap tentang perkhidmatan tadi Tuan Haji ada menyebut tentang perkhidmatan ni. Perkhidmatan adalah elemen paling utama sebenarnya dalam institusi zakat. Justru yang kita sering dengar dan baca di media-media terutama pada tempoh tertentu dalam setahun adalah angka kutipan ni. Jadi angka ni sentiasa menarik perhatian ramai Tuan Haji, dan apabila menarik perhatian ramai itu timbullah cerita angka yang besar itu kononnya tidak disalur kepada semua golongan yang sepatutnya mendapat pembelaan sewajarnya. Jadi ini satu pandangan secara rawak ataupun secara umum oleh sesetengah anggota masyarakat. Boleh Tuan Haji? Boleh. Dia memang kebanyakannya kalau kita pick up banyak di media ataupun mengatakan kutipan meningkat, kemanakah agihannya. Ini memang lazim kami hadapi. Apa yang kami laksanakan sejak beberapa tahun kebelakangan ni, 70% daripada komunikasi Lembaga Zakat Selangor adalah berkenaan dengan agihan untuk menyampaikan maklumat di manakah wang zakat disalurkan. Kalau kita tengok keutamaan memang banyak kepada asnaf fakir dan miskin dan kepada mualaf, dan selebihnya baru kepada fisabilillah, gharimin, Rikob dan Ibn Sabil. Kalau di sini apakah jenis-jenis tarifan asnaf ni? Kalau kita lihat secara umumnya asnaf fakir miskin yang berpendapatan rendah mengikut had kifayah, mereka layak menerima bantuan zakat. Dan yang paling penting kami nampak meningkat di akhir-akhir ini adalah mereka yang memerlukan rawatan di hospital seperti contoh atau melalui operation, dan di sini kita tengok angka ini meningkat. Macam di Selangor jumlah pesakit dialisis yang ditanggung sepenuhnya rawatannya di Lembaga Zakat Selangor adalah melebihi 1,800. Dan kita lihat daripada tahun 2010 peningkatannya ada sebanyak 30% setiap tahun. Dan di mana sumbangan zakat di sini berjumlah 35 juta. Dan juga kalau kita lihat asnaf fakir miskin walaupun meningkat, ada di kalangan masyarakat yang situasinya berubah dari masa ke semasa. Macam banyak-banyak kes yang kami uruskan akhir-akhir ini, seorang keluarga kehilangan pendapatan tetap ataupun kematian suami atau isteri yang menjadi tunggak mendapat pendapatan kepada keluarga. Di sini ramai yang jatuh asnaf fakir atau miskin secara serta-merta. Sebelumnya yang biasa boleh menguruskan keluarga dah tidak boleh, ataupun sakit, kedua-duanya sakit, atau salah seorang yang mendapat pendapatan sakit. Jadi di sini banyak sistem yang kami adakan supaya kami boleh mencari bukan saja asnaf fakir miskin, bekerjasama dengan amil-amil karya dan jawatan kuasa penduduk, mencari juga orang yang memerlukan yang bukan dalam kategori asnaf fakir miskin. Sebagai contoh, mereka yang terlantar di rumah memerlukan susu khas ataupun memerlukan lampin salin buang yang lazim pakai buang. Jadi di sini kita dah bergerak ke arah itu, di mana kita bukan saja mencari asnaf fakir miskin, juga mencari keperluan masyarakat apa yang boleh dibantu menggunakan wang zakat. Ya, Tuan Haji.
Nak sentuh pula tentang perkhidmatan kaunter ni Tuan Haji. Pelbagai usaha yang boleh kita puji dalam mengumpul wang zakat ini, Lembaga Zakat Selangor sendiri saya lihat cukup efektif. Senarai nama ataupun nombor telefon bimbit pegawainya berada di setiap kawasan dan juga di laman web, itu yang lebih penting. Namun seefektif mana pun cara mengutip zakat tu, adakah agihannya juga sama tara efektifnya? Seperti kita lihat banyak kaunter bergerak diwujudkan bagi mengutip wang zakat, tak bolehkah diwujudkan juga kaunter yang banyak bagi menyalurkan zakat ini pula Tuan Haji? Di Selangor, kaunter bergerak ini sekarang ni kita ada 4 buah. Semuanya berurusan untuk kutipan dan agihan. Salah satu sebab diwujudkan atau pertambahan kaunter bergerak ini adalah boleh masuk ke kawasan-kawasan yang tidak boleh dimasuk dengan kaunter-kaunternya. Jadi kami bila program-program agihan, kami gunakan kaunter ini juga. Dan di samping itu, untuk penambahbaikan kehadapan, kita tahu kaunter Lembaga Zakat Selangor hanya ada 25 di seluruh Selangor. Bagaimana untuk mereka mencapai kepada Lembaga Zakat Selangor? Jadi di sini pendekatan yang diambil mulai tahun lepas secara pilot dan secara menyeluruh pada tahun ini, di mana kita buka kaunter-kaunter mini di masjid-masjid terpilih di mana tumpuan asnaf fakir miskin atau golongan orang susah ni tinggi. Jadi dengan adanya jadual secara mingguan atau cara setiap 2 minggu, masyarakat dapat berjumpa dengan Lembaga Zakat Selangor untuk urusan pengagihan ataupun keperluan bantuan. Dan nombor-nombor telefon pegawai zakat terutamanya di masyarakat memang tersebar adanya. Setiap daerah kami punya pengurus daerah dan pemimpin masyarakat dan juga jawatankuasa karya masjid dan juga nazir-nazir masjid ada nombor telefon pegawai-pegawai zakat. Jadi kepada masyarakat yang ingin berurusan atau ada keperluan, mereka boleh telefon 18885353, itu talian khusus untuk bantuan agihan dan juga kutipan, dan juga melalui nazir-nazir masjid boleh dapat nombor-nombor pegawai kami, dan juga di laman web kalau kita lihat di ezakat.com.my ada nama pegawai-pegawai di daerah sekiranya mereka yang memerlukan di kawasan-kawasan yang tertentu. Meskipun begitu Tuan Haji, ada juga anggota masyarakat kita ini macam-macam perangai. Ada yang bertindak menyalurkan sendiri wang zakat terus kepada golongan 8 golongan asnaf ini. Dan kita nak dengar sebenarnya komen Tuan Haji mewakili Lembaga Zakat Selangor mengenai perkara ini. Namun sebelum kita dengarkan pandangan Tuan Haji, kita dengar dulu apa kata orang ramai mengenainya. Kira di mana-mana boleh. Zakat fitrah ni kan dia 8 asnaf lah kan. 8 asnaf lah. Sama ada, tapi kerajaan dah tetapkan kan, Jair tetap harus membayar kat dia kan. Tapi kalau kita individu, terpulang pada individu lah, sama ada dia nak bayar pada pula zakat ataupun kepada yang 8 asnaf yang lain. Saya ingat lebih baik bayar dengan institusi tu, tak senang. Kata kita bayar zakat dengan sendiri tu susah sikit lah, kata nak cari orang ni di mana satu tempatnya, macam tempat sini kuasa ini kita susah nak cari lah. Macam masalahnya rumah macam-macam macam ni lah kan, susah nak kita nak cari mana satu orang yang miskin, mana satu orang yang kaya, tu tak tahu tu. Kalau kita bagi institusi, dia senang agih kan macam mana. Membayar zakat fitrah tu ke masjid pun elok, dengan orang-orang miskin pun elok. Terpulanglah pada mana yang suka. Dua-dua pun boleh. Kalau kita cari sendiri orang fakir miskin tu lagi elok. Pembayar zakat ni biasanya yang ibu bapa saya bayar ni ke arah, maksudnya terus kepada masjid lah biasanya. Tapi kebiasaannya kebanyakan orang dia akan membayar ni mengikut pendapat dan pendapat dia sendirilah, sama ada ke arah ibu tunggal ataupun golongan miskin ataupun kepada wakil-wakil akil yang macam yang mengambil zakat ni lah. Baiklah, itulah dia, kita dah dengarkan beberapa pendapat dan pandangan masyarakat mengenai cara penyaluran wang zakat. Jadi berbalik kepada apa yang ingin saya tanya pada Tuan Haji ini, mungkin Tuan Haji sendiri boleh beri pandangan mengenai tindakan pihak-pihak yang kononnya, bagi saya lah, mereka ini mungkin tidak percaya kepada institusi zakat dan kononnya menyalurkan wang sendiri itu lebih menjamin yang wang itu sampai kepada golongan sasar atau golongan asnaf ini. Pandangan Tuan Haji? Mengikut fatwa Negeri Selangor, agihan kita asnaf ada 8. Jadi secara minima perlu diagihkan kepada 3 asnaf. Jadi apabila masyarakat mengagihkan sendiri, banyak apabila kami berjumpa dengan masyarakat menggalakkan mereka mengagih kepada institusi zakat, ada sebabkan kita mengagihkan pada waktu itu saja. Di mana Lembaga Zakat Selangor menanggung 33,000 keluarga ini selama setiap bulan.
Jadi kita ada agihan makanannya, bantuan baiki rumah, bina rumah, kesihatan. Jadi secara khususnya kita ada mekanisme bagaimana kita dapat membantu asnaf-asnaf yang memerlukan ini secara berterusan. Jadi apabila kita mengagihkan sendiri, mungkin kita hanya dapat mencapai keperluan asnaf itu pada waktu itu. Jadi di sini adalah satu yang kalau boleh bila mengagihkan pada institusi, dia lagi terancang. Dan juga sebagai contoh di Universitas Selangor, kita sedang membangunkan apa yang dipanggilkan asnaf life cycle management. Jadi kita lihat keluarga itu daripada ketua keluarga yang masuk kepada asnaf fakir miskin dan juga kepada anak-anaknya. Satu perancangan teliti telah diatur di mana kita lihat keperluan mereka secara berpanjangan. Mungkin mereka perlu bantuan makanan dan bulanan sekarang. Anaknya perlu bantuan pendidikan ke hadapan supaya tidak mewarisi kemiskinan. Dan juga ada memerlu bantuan kaunseling ataupun dari segi coaching di mana kita boleh meningkatkan pendapatan mereka dan supaya mereka boleh keluar daripada kemiskinan. So di sini kita dengan adanya pengaturan yang dipanggil Asnaf Life Cycle Management ni yang terancang kepada 33,000 keluarga ini, kita lihat yang kita dapat membantu mereka secara berterusan dan masyarakat dapat lihat lebih ramai asnaf yang keluar daripada kampung kemiskinan. Sebagai contoh yang Hidayat, pada tahun lepas saja 250 asnaf fakir miskin keluar daripada kampung kemiskinan melalui bantuan modal. Dan juga sekarang lebih daripada 5,000 yang belajar di universiti. Jadi di sini kita lihat bukan saja hanya bantuan kewangan, kita perlu bantu mereka supaya mereka tidak ada minda atau mindset yang tidak mahu bekerja ataupun akan jadi seperti dahulu. Jadi kita nak ke hadapan generasi kedua ini tidak mewarisi kemiskinan. Jadi kepada mereka yang mengagih sendiri supaya dah tampil kepada institusi zakat, lihat secara menyeluruh cara pengagihannya dan di situ kita lihat bagaimana kita boleh bekerjasama dalam kita membantu golongan-golongan yang memerlukan ini. Aspek inilah yang mungkin tidak dapat dilihat oleh setengah anggota masyarakat kerana penyelarasan secara sistematik itu lebih penting sebenarnya kerana zakat bukan hanya bantuan one off tetapi melangkaui itu bagaimana institusi zakat yang ada di negara kita ini menyalurkan bantuan itu secara teratur dan itulah sebenarnya yang kita harapkan zakat dapat membantu membangunkan ummah kita dan membantu membangunkan ekonomi umat Islam. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor Tuan Haji Muhammad Izam Muhammad Yusof kerana sudi bersama dengan kita. Apapun